kita bincangkan sikitlah tentang solat, tentang solat kita ulang-ulang kaji sikitlah. Mana tahu ada yang tak perasan ke apa kan. Jadi pertama sekali bimbingan sekalian kita bincangkan tentang perbezaan syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah solat. Okey, yang ni saya ambil slide daripada jomsolah.com. Mungkin bimbingan sekalian perasan biasa kat masjid ni ada macam ni punya slide. Okey. Jadi apa perbezaan saya zoom sikit. Apa perbezaan antara dua syarat wajib dan syarat sah ni? Macam mana kita nak bezakan dengan mudah? Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib ni siapa yang diwajibkan? Siapa? Kan? Siapa yang mencapai ciri-ciri ni dia wajib solat. Macam tu. Kita kaitkanlah apa jua ibadah pun syarat wajib puasa, syarat wajib haji, kan, syarat wajib apa lagi? Mungkin zakat kan. Semua ni yang kita sebut wajib tu makna dia siapa yang bila capai benda-benda yang disebutkan dia wajib kena buat. Maknanya kalau dia tak buat berdosa lah sebab dia kata wajib kan. Jadi ini ada kat sini ada 5. Yang mana yang pertama sekali Islam. Islam ni sangat biasa kita dengar iaitu lesen utama nak beribadah. Kan tak ada lesen Islam tak diterima ibadah. Walaupun dia buat benda baik pun dia tak dikira ibadah sebab dia tak ada lesen. Orang kata macam IC lah. Kan tak ada IC tak dikira sebagai warga negara. Macam tu lah kan. Tidak ada lesen Islam ataupun tak ada dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia tak kira sebagai orang Islam. Tak ada lesen maka dia buat ibadah apa pun tak valid, tak diterima. Jadi yang pertama sekali mesti Islam. Bila sebut Islam ni bimbang sekalian, biasalah dalam syarat wajib ni kan, orang yang wajib ni tahu kebanyakan ibadah ni bila disebut Islam je dia automatik berkait dengan nombor 4 tu, baligh. Automatik biasanya dalam bab ibadah ni bila dah baligh lah baru diwajibkan. Kan, termasuk puasa, solat kan. Islam kemudian baligh. Tapi zakat taklah, zakat dia ada pengecualian tapi kebanyakan ibadah yang lain semua macam tu. Islam baligh yang dah mencapai umur dewasa dan ikut pada kiraan Islam ni. Benar-benar jelas tandanya maka dia kira baligh kan. Kemudian bila dah sebut baligh ni dia berkait dengan berakal. Nombor 3 tu. Islam, baligh, berakal. Biasa 3 ni memang syarat wajib. Berakal maknanya tak gila lagi lah, masih lagi waras kan. Jadi yang ni yang antara yang paling simple lah. Islam, baligh, berakal. Kemudian apa? Suci daripada haid dan nifas dan berada dalam keadaan sedar, maknanya tidak tidur. Jadi dia mesti wajib solat. Kalau orang yang tertidur dan terlajak laris, contohlah dia tidur daripada semalam sampai sekarang tak bangun-bangun. Cuba cek balik. Takut-takut dah mati je. Tak adalah kan. Mungkin dia tertidur lah kan. Ternyenyak, terlelap sangat. So kita cek balik. Maknanya dia kalau masih lagi bernafas, masih hidup. Tapi dia tidur tak sedar. Maka dia tak dikira sebagai orang yang sedar kan. Dia tidur. Jadi kalau orang yang tertidur ni, dia diberikan kemaafan. Cuma dia dah bangun tu, dia kena solat lah. Kan. Dan janganlah sebab yang jelas dia bangun lambat tu memang atas perbuatan dia. Contoh memang tidur lambat. Kan pagi tadi dia tidur pukul 5. Pukul 5 dia tidur, orang bangun pukul tidur. Bangun pukul tidur. Bangun pukul 5. Dia tidur pukul 5. Lepas tu bangkit-bangkit memang bangun lambat lah kan. Itu memang sengaja cari nahas lah. Itu yang dikira sengaja kita melakukan perbuatan yang menyebabkan dosa kan. Sebab kita sengaja tidur lambat. So memang kesan dia bangun lambat. Kan. Tapi kalau kita memang tidur macam biasa, tapi nak kata dia tidur, maknanya terlajak kan. Dia dah letak dah alarm semua kan. Tapi dia terlajak bangun-bangun dah syuruk dah. Maka dia tak ada dikira berdosa. Kan kerana atas apa? Atas diri dia yang terlajak kan, terlelap. Jadi dia tak sengaja kan. Benda tu tak dikira sengaja. Dia dah cuba dah usaha, dah ada niat nak bangun. Tapi dah terlelap. Kadang-kadang berlaku kan dalam kehidupan kita mungkin berlaku. Tapi jangan risau. Jangan risau, cuma kita qada je lah solat tu. Kita ganti je solat tu. Dia sebenarnya niat tunai pun tak ada masalah. Tapi kalau orang yang sengaja menyebabkan tidur lambat ke apa, itu lain. Itu dalam keadaan yang sengaja. Jadi yang ni lah 5 ni syarat wajib yang orang kena solat. Kemudian syarat sah ni macam mana? Syarat sah ni macam mana nak jadikan solat tu diterima? Yang pertama mesti taharah, suci.
Suci apa? Kan suci badan kita, diri kita daripada sebarang hadas. Yakni hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni apa? Sesuatu yang mesti kena berwuduk baru terangkatnya hadas. Kan? Kena angkat hadas kecil macam mana? Kita kena berwuduk. Contoh kita buang air, kan, baik buang air kecil ke, buang air besar ke, buang air paling besar ke, kan, semua tu dikira kena berwuduk, kan. Kalau hadas besar yang kena mandi wajib lah, kan. Kemudian suci diri ataupun tubuh badan daripada najis. Apa jua najis? Badan, pakaian, kemudian tempat solat daripada najis. So ini nak bagi solat tu diterima, kan, solat tu nak bagi sah. Lepas tu mesti masuk waktu solat, mesti kena yakin masuk waktu solat, mesti menutup aurat dan mesti menghadap kiblat. Sebab tu isu dia bila kita solat, contoh dalam kenderaan, tidak hadap kepada kiblat dari awal sampai akhir, maka dia kena ulang balik solat, kan. Contoh dalam kenderaan, kita naik kereta api, tak kira musafir tau. Kita tak kira musafir, tak buat jamak lah. Kan, contoh waktu maghrib, kita nak pergi bergerak ke mana-mana, kan. Dan dalam tempoh tu memang kita solat maghrib dan tak boleh jamak. Kita tak sampai jarak 81 km, tak kira musafir. Jadi kita kena solat juga dalam kenderaan tu, kereta api tu, walaupun tak hadap kiblat. Kita panggil apa? Solat hormati waktu. Dan dah sampai tempat tu, wajib ulang balik. Ini ikut mazhab kita, wajib kita ulang balik. Wajib kita ulang balik. Tapi kalau ikut mazhab lain, saya tak sebut lah, ada perbincangan sikit. Tapi kita ikut mazhab kita lah. Ni yang mana kita telah belajar secara fiqahnya, kita wajib ulang. Solat dulu, dia panggil hormati waktu, dan dah sampai tempat, dah hadap kiblat macam biasa, ulang balik solat tu. Cuma tak kira berdosa lah, jangan tak solat langsung pula. Kita kata saya tak boleh nak hadap kiblat, tu tak solat langsung. Tak boleh lah, itu berdosa lah, kan, sengaja tinggalkan solat. So ini adalah syarat wajib dan syarat sah. So kita boleh bezakan insya-Allah. Syarat wajib ni siapa yang wajib solat. Syarat sah ni bagaimana nak jadikan solat itu diterima. Itu perbezaan dia. Yang ni dua ni perbezaan. Okey, kemudian kita sebut apa istilah orang barat sikit. Don't do this. Kan, jangan buat ni. Jangan buat ni apa? Kira apa? Larangan, kan? Larangan ni adakah hanya perkara yang haram sahaja? Tidak. Kan, makruh pun termasuk larangan. Perkara makruh dalam solat. Dia ada perkara yang makruh dan perkara yang membatalkan solat, kan? Kita bincangkan. Bincangkan dulu makruh. Jadi makruh ni apa? Perkara yang diberikan pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Maknanya apa? Kita sebaik-baik tinggalkanlah. Kan, makruh dan haram dua-dua dalam kategori larangan. Cuma beza dia, makruh tak berdosa lah kalau kita buat. Cuma kita elakkanlah sebab dia menyebabkan ketidaksempurnaan dalam solat. Kan, makruh. Tapi kalau batalkan solat tu memang terang-terang benda tu membatalkan solat. Tak boleh lah, kan. Okay, apa contoh perkara makruh? Iaitu yang pertama, menoleh kepala. Jangan salah sebut kelapa pula. Menoleh kepala ketika solat tanpa keperluan. Toleh kepala kanan kiri, kan, toleh kepala kan, depan bawah kan. Dia tak ada keperluan. Dia kalau dia memandang menyebab ada sebab dia. Contoh dia pandang depan, dia jadi imam, dia nak baca dalam solat, dalam solat dia nak baca surah. So dia pandang depan sebab nak bagi suara dia lebih jelas. Itu tak apalah, yang penting dia tak ganggu khusyuk. Yang ni dia pandang, kan, dia pandang dan dia pandang orang lain, dia jeling-jeling pula, kelip-kelip mata pula, kan, bagi signal. Tak boleh lah gitu. Itu dah nampak sangatlah dia tak khusyuk dalam solat dia. Kan, sebab ni kadang-kadang berlaku bimbang sekalian. Saya kadang suka perhati. Saya kan cari salah orang. Saya nak tahu apa yang kata apa jemaah masyarakat kita ni duk buat. Saya bukan cari salah orang, jangan salah faham saya. Cuma nak tengok macam mana situasi orang, kan. Jadi memang ada orang jenis macam tu. Kita pandang, dia pandang depan. Kadang saya gerak tu dia jeling je, kan. Saya pun nak jeling tanya balik, kau ni solat ke pandang aku, kan? Apa masalah kau dengan aku ni? Kan kita tak kenal apa pun tiba jeling macam tu, kan. Padahal tak ganggu dia pun. Dia cuma tengok je. Kan, tengok pun salah, kan.
Kadang-kadang takut juga kan. Lepas tu benda ni berlaku saya tak faham lah, tak pasti dia boleh khusyuk ke tidak. Kalau dia boleh khusyuk tu tak apalah. Kita salute lah, tabik lah sebab dia boleh pandang orang, dia boleh khusyuk lagi. Hebatlah. Tapi saya personally memang tak boleh khusyuk lah macam tu. Sebab ada pada orang mesti terfikir benda lain kan. Mesti terfikir dia ni siapa ni? Engkau tinggal sini ke? Kan. Kita fikir macam tu. Jadi kita akan membayangkan sesuatu yang lain. Jadi mungkin saya lah macam tu kan, tak kuat iman kot. Tapi normally macam tu lah saya rasa. Tapi kalau kata boleh khusyuk terpulang. Tapi kita ibu sekalian kita ingatlah, sebab itu ulama galakkan kita pandang tempat sujud. Pandang, menundukkan tu satu tanda kita mengabdikan diri di hadapan Allah. Kan tunduk kepala, kita rasa malu, kita rasa berdosa. Memang berdosa pun kan, terbanyak buat salah, banyak benda yang melalaikan, banyak benda yang mungkin Allah tak redha, Allah tak suka. So kita tundukkan kepala. Kemudian kita nak pandang ke bawah dan nak bagi khusyuk, tak nak fikir benda lain. Pandang tempat sujud. Lepas tu kita letak sejadah. Kan kita letakkan gambar contoh Kaabah. Kita nak kata apa, membayangkan seolah-olah kita ni berhadapan dengan Kaabah. Kan solat di tempat yang memang kiblat kita kan, kiblat yang kedua. Jadi kita nak begitu, nak datangkan suasana macam tu. Lepas tu kita amalkan macam tu. Yang ni akhirnya kita tak pandang bawah. Kan, betul kita pandang depan, tak ada sebab, betul tak khusyuk. Kalau imam tu kita faham dia nak kuatkan suara kan. Kalau bawah dia, suara dia tenggelam, dia akan pandang depan. Sebab saya sendiri pernah jadi imam. Memang kita solat kat depan dan tak ada orang lalu lah kat depan tu. Dan kita pun akan memandang, kadang-kadang saya memandang dinding lah. Memang tak ada mihrab di masjid tu. Jadi saya baca surah sebab lebih senang nak baca, lebih jelas. Kita pun rasa lebih puas. Tapi tak ganggu khusyuk, tu tak ada masalah kan. So kita ingatlah ibu sekalian, jangan kita toleh tanpa sebab. Kalau toleh contoh nak buat sunnah, kita dah pernah bincang belum dalam solat kalau ada gangguan, kita boleh membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita menoleh ke kiri sedikit je, bukan nampak sampai kawan sebelah tanya khabar, apa khabar, lama tak jumpa. Kan toleh sikit je dan kita kita ludah. Ludah pun bukan ludah keluarkan kahak kha tui, bukan macam itulah. Dia sekadar kita nak mudah faham ni, kita hembuskan nafas ataupun tiup, macam tiup. Tapi tiup janganlah bunyi sebagai cakap dan huyo, tak boleh lah gitu kan. Dia hanya tiup macam biasa je lah. So nak senang faham ni, hembuskan nafas je lah. Kita tarik nafas, okay, kita hembus nafas. Jadi hembus nafas ni belah kiri. Isyarat dia ke mana? Ke jantung yang tempat berlakunya bisikan syaitan. So itu tak ada masalah. Itu memang sunnah. Dalam riwayat Muslim pun disebutkan, bahkan dalam riwayat Al-Bukhari 7044 tentang mimpi buruk yang kita amalkan sunnah yang sama juga. So ini tak ada masalah, yang memang sunnah. Dan kita amalkan pun bersebab. Bukan selalu kita buat. Asal solat je ludah. Asal solat je ludah kan. Asal ludah je solat. Bukan macam tu lah. Yang tu special lah, special edition lah. Dia tak selalu bila kadang berlaku macam tak khusyuk, kita buat benda tu. Kan kita rasa tak boleh nak ingat bacaan, kita tak rasa ada something ganggu kita kan. Jadi kita rasa benda tu, kita menyedari, kita buat sunnah tu. Dia tak berlaku selalu. Biasanya mungkin waktu tertentu sahaja. Okey. Betul yang bawah tu, yang kedua, memandang ke atas. Ini pun perkara yang tidak dibolehkan, makruh. Bahkan boleh menyebabkan batal solat bila mana dada tak hadap kiblat. Kita pandang atas ni kadang-kadang takut juga. Tak ada sebab pun nak pandang atas. Kan, kecuali lah kalau tiba-tiba melimpah duit ke apa, mungkin nak pandang atas kan. Siapa yang bagi duit ni? Kan, bagi emas ke apa, boleh minta sikit kan. Tapi tak adalah berlaku macam tu kan. So kita tak ada keperluan pun. Jadi elakkanlah, tak payah elakkan memandang ke atas pun, tak ada sebab. Tak ada sebab. Kemudian ni bagi lelaki khususnya yang atas ni, mengusap rambut dan melipat hujung baju. Mengusap rambut ni sebab tahulah rambut dia style kan. So dia usap kan, dia nak buat style. Jadi sebab itu kita di macam lelaki ni lah kan, digalakkan untuk tutup kepala kan ketika mana solat dan juga masuk tandas. Bagi perempuan pun samalah masuk tandas tu. Macam solat memang pakai telekung kan, ataupun
memang kita bertutup kan, memang tutupkan kepala tu. Bagi lelaki ni kadang-kadang dia terlebih style kan rambut dia. Mungkin saya lah, orang lain lah kot dia terlebih style, dia pacak-pacak kan, dia macam durian pun ada. Jadi dia bila style sangat, dia akan menutup dahi kan, bila terlalu labuh rambut dia, terlalu panjang rambut dia. Jadi dia akan menutup dahi. So bila tak pakai songkok kopiah kan, jadi bila dia sujud akan tutup. So dia akan angkat. Jadi perbuatan ni pun dia makruh kan. Kerana apa? Kerana dia tidak dapat menjaga pergerakan dia. Dia duk pegang-pegang rambut tu kan, tak ada keperluan. Sebab itu pakai je lah kopiah macam ni kan. Rambut panjang macam hutan pun tak ada masalah. Ustaz, bertanya tak? Ya. Saya nak tanya sikit, kalau kita dekat dataran Kaabah tu, kita menghadap Kaabah tu, jadi kita solat, kita boleh pandang Kaabah tu. Tadi selalunya diarahkan kita pandang dekat sejadah kan, tapi saya selalu kalau pergi buat umrah ke, saya akan solat di dataran Kaabah tu, saya akan pandang Kaabah tu all the while, every time bila saya tegak lah. Salah ke Ustaz? Makruh ke tu? Okey, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bonda Zaza. Okey. Ya. Okey. Jadi ini soalan yang menarik berkenaan dengan bila solat di Mekah, di depan Kaabah. Jadi bila dah berhadapan Kaabah, kalau kita masih memandang bawah, ruginya lah. Pandanglah tempat Kaabah. Betul lah tu. Dia tak salah pandang depan ni. Depan tak salah. Yang makruh tadi saya sebut toleh kanan kiri dan juga mandang ke atas. Dua-dua tak ada sebab. Tapi kalau pandang depan, contoh macam tadi, memang sangat-sangat kena pandang depan. Memang itulah kiblat kita kan. So memang kita pandang Kaabah. Macam kalau di tempat lain, nak pandang ni, nak bagi khusyuk, pandang bawah. Kan? Tapi contoh imam, dia kena pandang depan lah, nak bagi suara dia lebih jelas. Itu kalau suara imam yang mungkin tak berapa jelas. Mungkin memang yang jelas ada masalah. Saya sendiri personally memang saya akan pandang depan. So maknanya memang kita pandang depan. Pandang depan tak kira makruh. Depan tak kira makruh kecuali kalau tak khusyuk. Kan kita jadi makmum, kita nak pandang depan ni yang menyebabkan khusyuk. Kita boleh khusyuk. Contohlah pandang depan yang menyebabkan kita boleh baca dengan khusyuk, baca dengan dengan tenang. Pandang bawah mungkin tak boleh nak khusyuk sangat. Contohlah. Pandanglah depan. Dia tak jadi makruh kecuali kalau tak khusyuk. Tak khusyuk jangan. Okay. Jadi kalau Kaabah tu memang pandang Kaabah lah kan, rugi sangatlah tak pandang Kaabah. Kita pandang Kaabah. Sebab itu pas saya sebut tadi, pandang depan tu boleh, tak ada masalah. Yang penting kita khusyuk aje. Okey, insya-Allah. Okey, baik, kita habiskan sikit lagi makruh ni dan kita akan tengok. Saya ada soalan tadi kan. Kita sampai 7.50 kan. Okey, baik. Jadi lelaki tadi itulah. Jadi kalau dia panjang macam hutan pun tak ada masalah. Lepas tu pakailah kopiah ataupun songkok kan. Amalkanlah. Memang tak salah tak pakai. Tapi apa salah kalau pakai? Kan. Maknanya kita nak yang terbaik kan. So kita nak jaga pergerakan. So pakailah. Tutup. Itu pun antara sunnah. Kemudian yang bawah menahan diri dari membuang air kecil atau besar. Yang ni pun kita tahu, yang maknanya tak boleh nak khusyuk sangat kan. Kita duk fikir kan, takut terkeluar, akhirnya terkeluar dah. Nak Ustaz, yang melipat hujung baju tadi tu tak ada ni. Oh, tak sebut Okey, terima kasih kepada admin Oh, begitu peka Saya sebenarnya saja je nak try tengok orang ingat tak ingat. Saya tak ingat ni. Okey, baik, terima kasih kepada admin. Okey, melipat hujung baju ni bagi lelaki juga, yang mana biasa bila dia baju yang jenis yang lengan panjang, so bila biasa kan ambil wuduk dia akan menyingsingkan lengan tu, baju tu. Jadi lepas ambil wuduk tu biasa ada orang dia terus solat dalam keadaan lengan baju yang dilipat. Jadi saya sekarang ni memang lengan pendek. Kalau memang dah pendek macam ni, tak boleh nak bagi panjang lah. Takkan nak pakai handsock kot. Jadi tak ada masalah. Tapi kalau memang baju tu lengan yang panjang, so dia lipat. Dia lipat letak ke atas dan perbuatan ini dikira makruh. Kan? Kerana apa? Kerana di isyarat dia, kita tidak menundukkan segala-galanya. Kita dah sujud, kan? Kita dahi pun dah sampai ke bawah, sampai ke lantai. Diri kita pun sampai ke bawah. Tapi baju kita tak sampai ke bawah. Itu isyarat dia. Sebab itu kita tak nak singsing baju. Kalau memang pendek macam ni, tak boleh buat apa. Memang tak boleh buat apa, tak boleh macam mana kan. Koyak dia kan. Kan nampak lain macam pula. Jadi tak boleh lah. Tapi kalau memang lengan yang panjang, maknanya baju tu jenis yang
long sleeve tu. Jadi kita kena bila dah singsing untuk ambil wuduk, turunkan balik. Samalah dengan seluar pun. Ni bagi lelaki. Bagi lelaki kita kena take note, pastikan semuanya dia betul-betul jatuh. Tak ada seluar yang dilipat, kemudian tak ada baju yang dilipat. Kalau perbuatan isbal, maknanya letakkan memakai seluar atas daripada buku lali. Kalau boleh, itu yang lebih afdal. Memakai seluar atas buku lali ketika solat. Maknanya tak ada lipat. Tak ada lipat. Itu yang lebih afdal. Macam biasa orang buat ni pakai kain sesuai. Dia boleh adjust kain dia dan boleh memastikan atas daripada buku lali. So memang sesuai lah. Sebab itu pakaian begitu lebih senang, lebih sesuai. Kalau pakai seluar, jenis contoh seluar biasa memang bawah buku lali. Kalau pakai atas buku lali nampak pelik lah. Kan pergi kerja pakai jenis seluar yang atas buku lali. Tanya kita kata apa isbal kan. Jadi nampak pelik lah tu kan. Jadi time solat memanglah begitu kan. Time yang lain nampak macam pelik, tak sesuai. So kita akan pakai seluar jenis yang panjang. Jadi bila solat kita kena ingat dia bertemu dua benda. Satu, kita nak pastikan nampak buku lali ke ataupun nak lipat. Kan. Jadi bila bertemu dua benda, kita ambil yang lagi penting. So melipat bawahan kaki tu, itu yang lebih penting kita kena elak. Sebab itu jatuhkan je. Tak apa, jatuhkan je. Walaupun bawah pada buku lali. Sebab memang sifat seluar tu macam tu. Kalau boleh kita angkat sikit seluar tu. Ni bagi lelaki lah. Angkat sikit seluar tu, bagi dia dapat atas daripada buku lali. Tapi kalau tak boleh, tak apa, teruskan je. Sebab dia memang sifat seluar tu macam tu. Sebab itu kalau boleh pakaian solat ni kita ada khas. Kalau boleh. Tapi kalau memang bekerja, tak ada kesempatan ke apa, tak apalah. Kan kita faham, bukan sengaja kan. Memang situasi tu macam tu. Tapi kalau boleh biar ada pakaian khas. Pakaian yang betul-betul khas untuk solat. Betul orang suka, kadang ada juga orang suka tukar kain, dia pakai kain, dia pergi selesa kan. Nak solat, ataupun mungkin pakai jubah ke apa. Jadi kita ingat perbezaan ni. Melipat ujung baju dan sama dengan kaki pun, seluar pun. Kalau memang jenis yang panjang, jadi dia biarkan sahaja. Ataupun kita pilih pakai seluar jenis yang atas daripada buku lali. So kita pilihlah mana yang sesuai. Jadi yang penting kita ingat bila bertemu dua benda, antara nak bagi nampak buku lali ke ataupun seluar yang panjang, memang panjang nak lipat. So yang lagi penting kena elak adalah jangan lipat. Itu lagi penting sebab sifat seluar tu macam tu. So teruskan je solat walaupun bawah daripada buku lali, tak ada masalah. Okey. Kemudian dah masa dah 7.50 dah. Saya kira tu je lah kot. Jadi bawah tu kita masih boleh faham insya-Allah. Kemudian yang kalau ni pun Ustaz nak teruskan pun lagi boleh lagi. Kalau Ustaz ada hal ke? Saya sebenarnya ada hal sikit. Oh ya okey. Sebab kelas kita Ustaz seterusnya kita mula pukul 8.15. Oh lambat lagi. Tak apalah kalau Ustaz ada hal, tak apalah kita berhenti dulu. InsyaAllah sambung. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Saya minta maaf saya pun ada hal sikit nak kena uruskan sikit ni. Jadi insya-Allah itulah untuk pagi ni. Insya-Allah akan datang ada rezeki lagi, kita bertemu lagi. Kita boleh bincang pula lah. Makruh tadi pun tak habis lagi dengan batalkan solat pula. Dan mungkin ada rezeki kita akan bincang tentang tajwid sikit insya-Allah. Mudah-mudahan wallahu taala a'lam wa ilmuhu wa tam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.